Semalam kita melihat kepada format asas penulisan surat rasmi iaitu penulisan surat rasmi tanpa kepala surat ataupun letterhead. Dan kita dah tengok sikit sebanyak perkara yang sebenarnya anda dah diajar semua perkara-perkara ini di sekolah ya. Jadi ia bukan perkara baru, ia adalah perkara yang sudah pun anda tahu cuma diperkemaskinikan untuk anda di level sijil ni. Ini adalah perbincangan untuk surat rasmi dengan kepala surat ataupun letterhead. Okay, ini adalah contoh surat yang saya dapat daripada internet. Contoh surat yang mempunyai letterhead seperti awak tengok ini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang kita boleh nampak logonya. Boleh lihat ya dekat sini sebenarnya dekat hujung sebelah kanan tu ada. Okey. Hujung sebelah kanan ni adanya telefon, faksimili dan juga portal rasmi. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai letterhead. Okey. Jadi kalau pergi mana-mana organisasi, selalunya mereka dah print awal-awal dah atas surat tu memang ada letterhead terus dah. Ataupun letterhead ini dikongsi untuk semua staff yang mana kalau siapa-siapa nak tulis surat, dia bagi template yang memang dah ada letterhead. Terpulanglah sama ada mereka memang dah print awal-awal atas kertas letterhead, lepas tu bawah tu kosong, nanti kita just isi sahaja, kita print sahaja surat kita dengan letterhead yang dah siap pada surat, ataupun diberi secara soft copy letterhead ni, awak copy paste dia masuk dalam surat untuk letterhead dan boleh tulis. Jadi untuk organisasi sebenarnya kita tidak jauh beza daripada orang kata asas penulisan rasmi itu juga. Kalau kita tengok yang tanpa letterhead tanpa kepala surat tu, sebenarnya atas garisan tu masih lagi alamat pengirim. Benda yang sama, alamat pengirim. Bukan kata kepala surat ni benda lain. Tak, dia benda yang sama. Tapi berdasarkan organisasi, amalan organisasi, apa yang ditulis bersama-sama dengan letterhead dia tu. Apa yang dia tulis. Itu sebenarnya yang lain daripada surat biasa. Okey, jadi kalau awak tengok letterhead yang diberikan ni, okey, kita tengok dekat sikit. Allah. Dekat sini ada alamat pengirim. Beza ke dengan surat rasmi biasa? Tak beza kan? Masih lagi orang kata format yang sama. Alamat pengirim masih lagi di atas sekali surat rasmi. Tapi amalan organisasi ini ialah dia bukan sekadar memberikan alamat. Dia bagi juga logo. Okey, logo. Dan juga memberikan telefon dan faksimili serta portal rasmi di bahagian kanan letterhead. Salah ke? Tak salah. Ni macam touch up lah. Dia touch up dekat situ berdasarkan amalan syarikat dia. Boleh follow yang ini kalau kita bekerja di bawahnya, kita boleh follow dan wajib follow lah. Itu adalah template untuk surat rasmi kementerian ni. Memang wajib follow kalau kita nak bawa tubik surat daripada kementerian ni. Tengok pula organisasi anda macam mana. Ada organisasi yang tak tulis ni 3 benda di belakang bahagian kanan. Dia sekadar letak apa tu dia punya alamat di kiri macam ni. Ada organisasi alamat dia di tengah. Macam kalau tak salah saya awak tengok balik surat KIAS yang hantar kepada anda, KIAS alamat dia di tengah. Okey. Jadi boleh semak balik dan berbeza ke? Dia tak berbeza, masih lagi alamat pengirim tapi bagaimana dia touch up tengah ke kiri ke kanan ke itu adalah amalan organisasi. Okey. Itu yang dikatakan sebagai letterhead. Yang kemudiannya ialah bila ada letterhead sebenarnya ia keluar daripada pejabat. Apabila keluar pejabat sebenarnya ada berlaku pendokumentasian. Pendokumentasian ini maksudnya ada filing ataupun ada perlu kepada memasukkan ke dalam fail surat-surat yang telah pun ditulis dan dihantar. Jadi kerana itu adanya pembinaan rujukan kami. Kena ada rujukan kami ni. Sebabnya apa? Sebab nanti nak masuk dalam fail. Bila dia masuk dalam fail, kalau tidak ada rujukan kami, kita tak tahu fail mana yang kita nak masukkan. Ataupun rujukan kami ini sangat-sangat penting sebab nanti kalau kita nak menjawab kepada rujukan kita, okey, rujukan kita surat mana, rujukan kita dokumen mana, kita akan petik nombor rujukan ni letak dalam surat kita tu. Jadi nombor rujukan ini amat penting untuk pihak seterusnya memetik nombor surat tu.
dalam reference dia untuk surat yang lain. Dia tak akan cakap surat ni tulis apa-apa, tak perlu pun. Kadang-kadang dia cuma kata merujuk kepada surat tuan dalam kurungan rujukan KPM.100-24/1/4 JLD.2 dalam kurungan 23. Kita letak je nombor rujukan, sebenarnya dah legit, tak perlu beritahu apa ada dalam surat tu. Kita carilah ataupun pihak yang membaca akan pergi carilah surat yang dah pernah hantar ataupun pernah diterima. Jadi rujukan kami ini amat penting untuk yang keluar daripada organisasi. Sebab adanya sistem filing. Bila ada sistem filing, maksudnya bilangan surat tu kita boleh kira tahun ni berapa surat yang keluar. Sebab dalam kurungan tu selalunya dia ada nombor surat, ataupun bukan tahun, maksudnya dalam organisasi ni dah berapa banyak surat yang keluar. Yang 23 ni maksudnya ini surat yang ke-23 yang keluar daripada organisasi ni. Untuk perkara ini. Untuk perkara ini. Jilid 2, 23. Dia ada maksud tu. Mungkin kita tak faham apa dia KPM.100-24/1/4 JLD.2 dalam kurungan 23. Kita mungkin tak faham. Tapi di bahagian filing organisasi, ini adalah amat jelas kepada mereka apa maksudnya tu. Nanti bila anda kerja dalam organisasi, anda akan nampaklah rujukan kami ni. Jadi memang kalau kita dapat surat rasmi, kita tak ada perasaan pun. Apa dia ni? Kadang tak baca pun rujukan tu kan. Untuk mereka yang bekerja dalam organisasi, rujukan tu adalah amat penting. Kalau tidak ada rujukan, kita nak petik balik surat tu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu nak petik surat ni, nak tulis apa. Sebabnya tidak ada nombor rujukan. Dia jadi macam lost. Tapi kalaulah tidak ada rujukan pun, sebenarnya kita boleh kata merujuk kepada surat puan yang bertajuk apa, bertarikh bila. Kalau tidak ada nombor rujukan. Tapi kalau ada nombor rujukan lebih senang. Okey. Itu kepentingan nombor rujukan tadi. Dia duduk sebelah kanan sekali dengan tarikh. Sebab kalau dia ikutkan format biasa pun, format tidak ada letterhead pun, tarikh duduk belah kanan kan. Memang benda ni sebenarnya benda yang betul lah, yang memang diamalkan mengikut format yang asas. Tapi amalan dikias, tarikh duduk belah kiri. Itu amalan organisasi, tak boleh nak kata apa. Melainkan kias bertindak untuk menukarnya balik. Tapi kita tengok bahawa organisasi ramai juga yang ada tarikh di sebelah kiri. Okey. Tidak ada dalam surat ini diberikan alamat penerima. Tidak ada ya. Dia cuma buat kepada semua pelanggan yang dihormati. Maksudnya surat ni adalah bersifat umum kepada semua pelanggan-pelanggan yang dimaksudkan di dalam tujuan pemberian surat. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Tapi sekiranya ada penerima khusus, maka kita boleh buat kepada siapa? Alamat dan nama penerima. Macam biasa. Okay, saya tunjuk yang ini sebab saya nak beritahu bahawa ada di antara penerima yang kita tak bagi tak alamat dia. Kita beri kepada semua pelanggan yang dihormati. Maksudnya dia pukul rata, semua pelanggan dia akan dapat surat yang sama dan pemakluman yang sama. Yang berbahagia Datuk/Datin/Daten/ yang berusaha Doktor/Tuan/Puan. Nampak tak banyaknya slash dia? Maksudnya dekat sini bila pelanggan yang dihormati, ia akan cover ataupun ia merangkumi ramai pihak. Sebab tu dia bagi belaka tu. Dia letak belaka kat situ. Dia tak nak ketinggalan satu pun. Jadi boleh ke tulis macam tu? Sepatutnya memang patut tulis macam tu. Sebab kita tidak tahu siapa yang menerima surat kita. Kalau kita sekadar letak yang berusaha tuan-puan, sedangkan yang baca tu ialah orang berpangkat datuk. Terasalah sikit kan? Saya pangkat datuk tapi kenapa salutasi kepada tuan-puan je? Adakah saya tidak terlibat sebagai pelanggan? Jadi pangkat dan jawatan ni bagi kita mungkin tak penting sebab kita tak ada pangkat. Saya pun tak ada pangkat. Tetapi bila dah dapat pangkat, dia berusaha untuk pangkatnya, kita kena orang kata menunjukkan hormat lah melalui salutasi tadi. Jadi penting kalau Datuk Datin kena letak di hadapan tu sebagai yang berbahagia. YB. YB yang berhormat. Yang berhormat pun ada juga. Yang berhormat, YB ni ada dua. Yang berhormat, yang berbahagia. Satu lagi yang berusaha, YB juga. Jadi yang bezanya ialah YBHC ni yang berbahagia. Datuk, Datin. Ataupun yang berusaha Doktor, Tuan, Puan. Baik boleh tahu
Ini selalunya orang akademik, dia akan letak yang berusaha, yang bahagia. Tak, bukan. Semua orang pejabat akan buat macam tu. Okey. Kita orang biasa je kadang-kadang letak tuan puan sahaja. Kita tak letak yang berusaha. Sebab kita pun tak tahu apa usaha yang dah dibuat oleh orang yang terima surat kita. Tapi sebaiknya kalau tahu dia tu kerja pejabat, dia kerja di bahagian organisasi, letaklah yang berusaha ataupun yang berbahagia. Itu lebih merujuk kepada penghormatan kita kepada mereka. Baik, tajuk ni kalau tengok huruf besar semua dan dibolkan. Okey, semalam kita bincang tentang tajuk yang mempunyai garis. Tapi hari ini tengok dia bold, huruf besar, tidak ada garisan. Apa sekalipun sifat tajuk itu ialah tidak ada noktah. Masih ikut sifat yang wajib. Okey, tapi dalam penulisan laptop, penulisan keyboard kita, komputer, ramai telah pun menggunakan huruf besar dan bold sahaja. Dia tidak mahu meletakkan garisan. Okey, sebabnya garis ni nampak macam lebih eloklah guna bold. Sebab bold ni orang nampak terus, batu huruf besar semua kan. Pemakluman berkaitan gangguan talian telefon dan faksimili di Institut Aminuddin Baki Induk, Bandar Enstek Negeri Sembilan. Pemakluman. Awal-awal dah tulis bahawa tajuknya ialah pemakluman. Ini yang saya kata tajuk panjang. Tajuk panjang tapi perenggan pertama pendek. Semalam tajuk pendek tapi perenggan pertama panjang. Kan? Sebabnya dia perlu memberitahu tujuan secara jelas. Jadi dekat kaedah kementerian ni, dia letak tujuan itu di tajuk dia. Tujuannya ialah pemakluman berkaitan gangguan talian telefon dan faksimili di Institut Aminuddin Baki Induk, Bandar Enstek Negeri Sembilan. Itu tujuan dia. Jadi untuk perenggan pertama, dia tak perlu cakap dah. Dia cuma perlu kata, dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Pendek. Sebabnya perkara di atas dah beritahu secara jelas apa tujuan saya menulis surat. Okey, yang ini boleh follow lah. Kita ada dua contoh berbeza. Okey, penggunaan huruf besar, huruf kecil, penggunaan koma dan noktah. Okey, kalau tengok alamat ni, tak ada koma. Tak ada koma, tak ada noktah. Contoh semalam ada koma, ada noktah kan? Jadi yang mana sebenarnya betul ni? Saya dah kata bergantung kepada amalan. Kalaulah amalan organisasi tak ada koma, tak payah letak follow organisasi. Okey, itu adalah amalannya. Tapi apa sekalipun kalau ikut formatnya telah pun betul ya, sahlah dari segi format. Kemudian Kemudian kita tengok kepada pemerengganannya. Okey, perenggan yang pertama tidak ada nombor seperti mana format-format sebelum ini. Dimaklumkan bahawa Institut Aminuddin Baki IAB Induk Bandar Enstek Negeri Sembilan sedang mengalami masalah gangguan talian telefon dan faksimili. Oleh itu, semua talian telefon dan faksimili di IAB Induk tidak dapat menerima panggilan masuk dan membuat panggilan keluar pada masa ini. Okey, kalau tengok kepada contoh ini, ayat ini memberikan pemakluman yang lebih jelas. Yang mungkin ayat pertama untuk nombor 2 itu ialah pemakluman semula tentang tajuk dia tadi. Kemudian dia letak perkataan oleh itu. Oleh itu tu maksudnya memberikan lagi sedikit makluman terhadap perkara yang berlaku. Okey. Untuk makluman yang berbahagia, datuk, datin, yang berusaha, doktor, tuan, puan, kerja pemulihan sedang giat dijalankan pada masa ini untuk mengatasi masalah gangguan talian telefon tersebut. Nombor 3, makluman seterusnya. Okey, pemaklumannya apa yang sedang berlaku. Jadi kalau salutasi awak tadi ialah yang berbahagia, datuk, datin, yang berusaha, doktor, tuan, puan, dalam perenggan isi pun kena guna salutasi yang sama. Dia tak boleh atas tu panjang, dalam tu awak letak tuan puan sahaja, tak boleh. Dia kena selari. Itu sifat rasmi tu dia selari. Kalau atas yang itu dalam perenggan pun sama. Okey? Dan juga tengok dari segi penggunaan huruf besar, huruf kecil. Walaupun dia duduk dalam yang beza atas salutasi semua huruf besar. Yang berbahagia, datuk, D huruf besar, D huruf besar, D huruf besar, YB huruf besar, doktor, D huruf besar, T huruf besar, P huruf besar. Tetapi dalam isi, apa yang beza? Okey, datuk sebab dia pangkat kena huruf besar. D ni huruf besar. Doktor huruf besar, dia pangkat. Okey, tapi tuan puan dia bukan pangkat. Tuan puan ni ialah panggilan umum. Sebab tu dalam isi, tuan puan menjadi huruf kecil. Okey, take note. Atas huruf besar sebabnya memang salutasi semua huruf besar.
Tetapi bila dalam isi, tuan-puan menjadi huruf kecil. Sebab tuan-puan ialah panggilan umum, bukan jawatan ataupun pangkat. Ya, okey, itu kena ingat. Kerja-kerja pemulihan sedang giat. Okey, seterusnya nombor 4. Segala urusan perhubungan rasmi yang melibatkan IAB boleh disalurkan melalui email atau menghubungi terus pegawai perhubungan IAB talian untuk bantuan dan maklumat lanjut. Ini adalah info bantuan yang mana kita bagi email, kita bagi nombor telefon. Kenapa dia boldkan nombor telefon? Sebab selalunya itu yang menjadi rujukan orang untuk kemusykilan. Okay, email tu memang dia automatik. Lepas awak tulis email, lepas awak space bar, memang dia akan keluar biru dan garisan. Kalau tak keluar biru dan garisan, maksudnya email awak tulis tu salah. Okay, jadi dia akan keluar sendiri. Selalunya kalau dia bentuk PDF, kalau awak hantar kepada bentuk PDF ataupun Microsoft Word, orang tekan link tu boleh masuk terus email. Itu kegunaan biru tu. Biru dan bergaris, maksudnya kita membina hyperlink. Hyperlink ni kita sebenarnya dalam komputer ni dia dah setting dah. Hyperlink bila tengok add mana-mana.y.com ataupun .edu.my ke, dia memang dah baca bahawa link itu link email. Jadi dia akan terus biru dan garis. So kalau lah orang nak hantar email, dia klik saja dekat link, maksudnya hyperlink tu bawa dia terus masuk ke dalam email, email builder lah, pembina email tu, apps dia, apa yang ada dalam laptop. Okay. Dan kita tengok di perenggan akhir juga dia mengikut amalan yang kita belajar semalam, bahawa tidak ada nombor untuk penutup dia. Pihak pengurusan IAB memohon maaf sebab bagi dia, kalau kita mula tiada nombor, penutup juga tidak ada nombor. Boleh ikut. Ini adalah amalan yang digunakan. Sekian, terima kasih pun sama. Jadi penggunaan nombor turutan pemerengganan. Baik, untuk yang terakhir sekali, sekian, terima kasih, berkhidmat untuk negara. Ini moto. Bukan motosikal, moto untuk Kementerian Pendidikan Malaysia tu berkhidmat untuk negara. Adakah di antara contoh yang saya bagi dulu, contoh yang saya tunjuk, moto dia duduk atas sekali sebelum rujukan. Itu kaedah amalan dia. Dalam banyak amalan kementerian ataupun agensi, memang moto duduk bawah kebanyakannya. Terpulanglah nak duduk atas ke nak duduk bawah, bergantung kepada amalan. Saya yang menjalankan amanah, ada yang letak saya yang benar kan. Tapi yang di sini dalam kebanyakan pegawai, awam, mereka memang akan tulislah saya yang menjalankan amanah. Maksudnya dia dah melaksanakan amanah dia. Itu orang kata kaedah menulis yang benar dalam versi yang lain lah. Boleh je saya yang melaksanakan tugas. Ada ramai yang tulis macam tu ya. Tanda tangan dalam kurungan tu dia letakkan nama dengan huruf besar, dan juga BP. BP ni bagi pihak. Maksudnya bagi pihak pengarah, ada orang lain yang sign. Okay. Dia yang tolong sign bagi pihak pengarah. Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. SK ialah salinan kepada. Salinan kepada timbalan pengarah dan pendaftar. Wajiblah bila dah tulis SK ni, esok hari awak kerja pejabat, setiap kali awak tulis SK, awak wajib hantar salinan tu kepada orang yang awak tulis nama dia kat bawah tu. Dia jadi tidak masuk akal kalau kita letak salinan kepada tapi dua orang bawah tu tak terima surat kita. Kita pergi hantar kepada semua tapi timbalan pengarah dengan pendaftar tu orang kata dalam ni kan, dalam surat ni tak terima pun SK. Jadi tidak rasional lah tindakan itu. Sebabnya wajib setiap kali tulis SK tu wajib menerima salinan. Sama ada awak hantar email kepada SK ataupun awak hantar secara hands on, terpulang. Tapi wajib SK menerima salinan. Bukan saja-saja SK tu dibuat. Kalau tak nak bagi salinan pada siapa-siapa, jangan tulis SK. Maksudnya surat ni kita dengan dia je. Tak ada orang lain yang akan turut membaca surat yang sama. Tapi bila kerja pejabat, selalunya SK ni ialah siapa orang yang patut tahu bersama-sama kita. Macam kes ni, pengarah merasakan timbalan pengarah dan pendaftar patut tahu perkara yang sama. Sebab tu dia buat SK kepada timbalan pengarah dan pendaftar. Okey, jadi amalan organisasi, kalau awak nak tahu tentang SK, awak kena tengok unit mana awak duduk. Esok hari bila awak bekerja, tengok bahagian unit awak tu. Unit awak ni kalau surat dihantar, siapa yang patut terima SK di bawah unit awak? Ataupun surat itu rasional untuk di SK kan kepada siapa? Tanya orang yang berdekatan.
Okey. Jadi itu adalah penulisan contoh penulisan surat yang mempunyai letterhead. Bawah ni logo ni ada ke tak ada, ini sebenarnya bergantung kepada amalan pengeluaran surat dia lah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak apa. Itu je nak beritahu. Okey, tarikh, kalau tengok tarikh ni, kenapa 3 ni tulis tangan eh? Tu yang saya cakap tadi tu. Ada setengah-setengahnya yang memang mereka dah print out letterhead ni. Dia print out template ni, bawah ni kosong. Template letterhead ada, rujukan ada, tapi dalam kurungan ni dia kosongkan kadang-kadang dan tarikh dia kosongkan. Sebab kadang-kadang orang gunakan template yang sama, cuma dia nak tulis tarikh tu nanti. Nanti boleh tulis tarikh tu yang kadang-kadang jadi tulis tangan. Ataupun surat ni dikeluarkan dahulu. Okey, dia tulis tarikh tapi tarikh sini dia kosongkan sebab tak tahu bila surat ni bakal dihantar. Dia print dah. Mungkin dia print sebelum 3 Oktober. Mungkin dia print 1 Oktober atau 2 Oktober. Bila pengarah dia dah sign, baru dia letak tarikh kat atas tu. Sebab tu dia tulis tangan. So ada beberapa perkara tu yang kita perlukan signature tu ambil masa sehari dua. Jadi jangan risaulah, anda akan belajar lebih banyak tentang penulisan surat rasmi bila anda melaluinya sendiri esok-esok hari di organisasi tempat anda bekerja. Okey, ingat ya. Secara keseluruhan saya nak fokuskan bahawa apa sekalipun surat rasmi, pertama formatnya kena ikut yang asas. Alamat penerima, garis, alamat pengirim, garis, alamat penerima, tarikh. Salutasi, tajuk tidak bernoktah, perenggan pertama tidak bernombor, perenggan 2, 3, 4 semua bernombor, isi makluman, info bantuan. Okey, perenggan terakhir, kalau dia ikutkan amalan yang kita tengok tidak ada nombor. Sekian, koma, terima kasih. Kemudian kalau letak motor letak tapi itu tak wajib. Yang wajibnya saya sebut kat sini, saya yang benar, tanda tangan, nama pengirim huruf besar dalam kurungan ataupun huruf besar sahaja, bold. Kemudian jawatan kalau ada jawatan, kalau tidak ada tak apa. SK kalau ada SK, kalau tidak ada pun tidak apa. Okey, itu adalah kewajipannya. Dan yang kedua ialah bahasa. Bahasa adalah rasmi. Bahasa sangat-sangat rasmi. Okey. Macam saya cakap, daripada menggunakan istilah mak ayah, gunakan istilah ibu bapa. Daripada menggunakan istilah pasar ataupun istilah yang biasa kita buat, gunakan istilah yang lebih hormat. Contohnya dalam surat rasmi kita tulis dia. Dia. Mungkin kita boleh tukar kepada beliau. Itu lebih rasmi. Yeah? Yang ketiga ialah tanda baca. Setiap satu benda yang perlu bernoktah, berkoma, pastikan noktah dan koma itu ada. Ada di antara mereka yang menulis nombor tidak ada koma, tidak ada noktah ya. Nombor 2 ni kena noktah. 3 noktah, 4 noktah. Sebab itu penulisan surat rasmi dia bukan 2 tak ada noktah, tak ada. Dia kena ada noktah. Itu 2 noktah. Menunjukkan bahawa 2 tu ialah turutan nombor. Okey, tu tanda baca. Kemudian huruf besar, huruf kecil. Mana huruf besar, mana huruf kecil. Ingat ya, tuan puan duduk kat salutasi huruf besar. Duduk kat bawah dalam isi tidak ada huruf besar, huruf kecil semua tuan puan. Jawatan huruf besar. Nama huruf besar. Ikutlah nama orang, nama tempat, nama jawatan. Semua huruf besar. Okey. Dan penggunaan bold, garisan, italic. Semua itu ada penggunaan dalam penulisan surat rasmi. Okey. Secara mudahnya, tulislah rasmi. Okey, jadi kita secara keseluruhan telah pun habis tajuk surat rasmi dan saya harap lepas ni anda akan boleh menulis surat rasmi dengan sangat-sangat efektif dan efisien dan surat rasmi anda akan mudah difahami oleh pihak yang membacanya. Okey. Untuk kelas kita minggu hadapan saya dedahkan kepada memo sebab ada soalan adakah memo itu ataupun notis sama dengan surat rasmi. Kita tengok ada perbezaan tak dengan surat rasmi dalam format penulisan memo pula yang bakal kita bincang minggu hadapan. Okey, untuk pengakhiran surat rasmi ni ada sebarang soalan tak Aisyah Rawadah? Ada, madam.
Okey, tak ada ya. Seperti biasa tidak ada soalannya. Okeylah, kalau tak ada soalan pun insya-Allah saya rasa macam biasalah, sama ada saya seorang pensyarah yang terlampau menjelaskan terlampau jelas sampai anda pun memang jelas sungguh, tak tahu nak tanya apa sebab terlampau jelas, ataupun saya seorang pensyarah yang gagal, anda langsung tak faham apa yang saya cakap. Sebab itulah tak ada soalan. Okey, mana-mana satu pun saya harap benda yang baiklah. Okey, semoga semua faham. Sekejap lagi teruskan berada bersama phone anda. Saya galakkan untuk jawab soalan ni guna guna phone pun boleh, senang senang. Jawab guna phone pun boleh eh. Uh, Pastikan internet adalah senang nak jawab. Takut tengah-tengah jawab nanti hilang internet, payah nak hantar. Okey, teruskan bersama phone. Saya akan hantar link sekejap lagi. 30 minit untuk menjawab kuis anda akan bermula selepas anda mendapat link. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik.